السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ الصوي الغفار القهار الفتاح العليم القابض الباسط الخافض المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الماجد الواحد الصمد القائم المبتدئ المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال التواب المنتقم العفو المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الولي المؤمن المانع النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل ذكري الغافلون. إجازة بمصباح رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعد. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita mengerjakan salat maghrib berjemaah
Seterusnya dipilih Ta'ala untuk kita berada dalam majlis ilmu, insya-Allah di taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa kita niat iktikaf dalam masjid ini menjadi ibadat sepanjang kita berada dalam masjid, insya-Allah. Alhamdulillah, subhanallah juga kita berada dalam bulan Rajab. InsyaAllah bulan yang besar untuk mengiringi bulan yang paling besar, Rajab, Sya'ban, Ramadan. InsyaAllah moga-moga kita sampai ke bulan Ramadan nanti dalam keadaan yang normal, insyaAllah. Sedikit masa lagi kita lihat pandemik COVID ini pun agak berkurang, insyaAllah. Dan kita doalah selalu, doa berterusan supaya sampainya kita ke Ramadan nanti adalah Ramadan yang normal, kita dapat beribadat dengan cara normal, insya-Allah. Dan jangan lupa daftar diri untuk dapatkan vaksin. Ada orang anti vaksin, biarkanlah masing-masing. Yang tak nak tu biarkan tak nak. Kita sambut seruan kerajaan, lindung diri, lindung semua, insya-Allah. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, perbincangan Asmaul Husna pada malam ini masuk nama yang ke-11, nama Allah yang ke-11, Al-Mutakabbir, yang besar, yang maha besar kemegahannya. Iaitu Asmaul Husna yang ke-11 yang mengagungkan, yang mana Allah SWT mengagungkan dirinya ataupun menyombongkan dirinya. Hanya Allah yang berhak menyombongkan diri, membesarkan diri. Sebaliknya makhluk sangat ditegah daripada bersifat demikian. Dia juga turut menyombongkan dirinya. Sesungguhnya layaklah bagi Tuhan itu bersifat membesarkan diri atau menyombong diri. Tetapi sifat itu tidak boleh ditiru dan dilakukan oleh makhluk. Kita mengambil nama Allah yang maha membesar ini, meletakkan kepada kita haram membesarkan diri kita. Jadi dengan sifat-sifat inilah yang mengajar kita tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan meletakkan diri hamba sebagai makhluk dan hamba yang serendah-rendahnya. Kan? Hukumnya haram. Haram hambanya yang lemah ini memiliki sifat takabur, dan menyombong diri. Orang yang sombong tidak mungkin bersedia menerima teguran orang lain ataupun nasihat orang lain. Salah satu daripada sifat ataupun kesan manifestasi daripada sombong, dia akan rasa diri dia besar. Walaupun dia tidak mengatakan dia hebat, tapi dia merasa diri dia besar, diri dia hebat, dah cukup. Dah cukup sampai kepada tahap yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang nasihat tak pakai, kan? Tengok orang alah lekeh je, dia rasa dia hebat. Ini banyak ujian-ujian begini. Ujian takabur ini dalam bentuk macam-macam. Dalam bentuk kedudukan, pangkat, dalam kedudukan harta benda, wa imma sampai ke tahap ilmu. Sedangkan orang berilmu ni orang yang dikasihi Allah, orang yang mendapat darjat yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Tapi kalau datangnya sifat ini, dia menjadi penyakit hati, adalah sifat mazmumah. Orang itu telah dikategorikan telah bersifat dengan sifat mazmumah, sifat buruk, yang boleh menjatuhkan diri dia walaupun dia sebagai seorang yang alim. Ini ujian kepada orang alim. Bahaya, na'udzubillah. Tetapi kebanyakan kita lihat orang-orang alim ulama ini, dia saling merendahkan diri. Sebaliknya kalau rasa saling meninggikan diri, maka dia ada di sana sifat masalah kepada hati dia. Orang kata hati busuk, hati rosak, ini masalah dia. Jadi Allah Ta'ala yang bernama Al-Mutakabbir itu secara mutlak memiliki sifat takabur, ataupun kita sebut takabur. Dia tidak boleh ditegur dan tidak memerlukan teguran. Itu sifat Allah. Sebaliknya manusia kena sentiasa ditegur,
malah kena menerima teguran. Perlu menerima teguran ataupun nasihat. Waktu dalam ayat fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Bagi peringatan. Sesungguhnya peringatan itu adalah memberi manfaat kepada orang beriman. Orang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu tahap kedudukan diri dia dan sanggup sedia menerima teguran dan juga nasihat. Cuma cara menegur dan cara menasihat perlu ada diplomasi dia, kan? Perlu ada tahap dia. Orang bawah nak tegur orang atas ada cara dia. Yang sebaya ada cara dia, kan? Kalau yang dia tengok kemesraan, kan? Dia tengok kemesraan, orang yang mesra, sebaya, seadab, kan? Dia lain, kan? Macam orang Kelantan, kalau dah mesra sangat sama-sama dia, nate dia bagi, kan? Nate tu kawan baik tu. Oh, nate ni hidup lagi dia tu. Oh, kan? Macam orang sini juga jumpa-jumpa ada lagi. Oh, maksudnya hidup lagi tu, kan? Tapi biasa bukan doa dia mati, tapi tahap dia. Kalau orang macam tu dia boleh tegur dengan cara dia, kan? Orang Melaka pula celaka, kan? Ada orang Melaka sini. Celaka tu biasa, saya pernah di Melaka. Celaka, hidup lagi kamu ya? Oh, kan? Macam suruh kita mati cepat apa? Siap dengan celaka, sumpah dulu, kan? Bagi dia biasa itu, bukan celaka itu sumpahan. Celaka itu dia tegur kita. Baik. Jadi takabur itu adalah ciri-ciri ketuhanan yang menjadi keagungan atau kebanggaan Tuhan. Jika kita renung sifat-sifat Tuhan, membuatkan hambanya merasai kagum apabila Tuhan memperlihatkan kebaikannya, iaitu Maha Pemurah dan Maha Mengasihani. Dia yang bersifat dengan takbur, di sana ada sifat yang Maha Pemurah dan Maha Mengasihani. Tetapi seandainya manusia boleh melihat neraka jahanam dan menyaksikan bagaimana Allah Ta'ala mencipta alat-alat untuk mengazabkan manusia, pasti tidak terjangkau oleh akal manusia lantaran mengenalkan sifat Allah Ta'ala yang Maha Pemurah dan Maha Mengasihani itu. Allah Maha Pemurah dan Maha Mengasihani, tetapi kita lihat dengan sifat neraka dan juga alat-alat untuk mengazab manusia ni, sangat kita tengok tak terjangkau oleh kita. Sebab sakitnya tak terbayang oleh pemikiran hari ini, pemikiran di dunia. Begitu juga dengan lazat dan juga nikmatnya syurga, tak terbayang oleh pemikiran dan juga perasaan hari ini. Ini kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Malah digambarkan kepada kita neraka ini, dia punya deruman dia tu dan juga kepanasan dia sampai boleh terasa 500 tahun perjalanan dunia. 500 tahun. Jauh, kan? Orang Malaysia pun ni pergi Mekah naik basikal. Suami isteri. Setahun lebih. Kita rasa jauh benar dah Mekah ni, kan? Di Kelantan tak sanggup saya berkayuh basikal. Dia boleh sampai ke Mekah. Hebat. Dengan izin Allah Ta'ala. Baik, itu kedahsyatan neraka dan juga kenikmatan dan keajaiban syurga dengan sifat Allah Ta'ala yang mempunyai sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian di tengahnya ada Al-Mutakabbir. Allah Subhanahu Wa Ta'ala begitu bengis menyediakan neraka bagi mengazabkan manusia, tetapi Allah Ta'ala juga menyediakan syurga dengan segala kesenangan dan kemewahan di dalamnya untuk dinikmati oleh manusia. Dia terus terbalik. Macam kita lihat tapak tangan kita, tak sama dengan belakang tangan. Di situlah nikmat ataupun pemurahnya Allah Ta'ala kepada ahli syurga dan juga bengisnya Allah Ta'ala kepada ahli neraka. Bukan bengis tanpa datang peringatan. Sebaliknya manusia didatangi peringatan demi peringatan supaya jauh daripada azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Nabi bersilih ganti Nabi. Sejak daripada Nabi Adam terus sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diganti oleh perjuangan oleh para ulama, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, ulama-ulama, semuanya mewarisi perjuangan para nabi untuk memberi peringatan kepada manusia supaya kembali kepada Allah untuk mencapai redha dan juga syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya cuba jauhi diri daripada kemurkaan ataupun bengisnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi layakkah manusia menghuni syurga dengan mempertaruhkan amalan yang serba kurang dan tidak seberapa jika dibandingkan dengan nikmat jannahnya yang maha agung, tiada yang setara dengannya. Sebab tu Imam Syafi'i dalam syair dia kan, ya ilahi lastuli firdausi ahlan wala aku ala naril jahim kan. Tuhanku, aku tak layak masuk syurga betul, tapi aku takut neraka-Mu ya Allah. Kan? Tu rintihan dia. Nak masuk syurga rasa tak layak. Ini imam, orang yang sentiasa berdamping diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan para sahabat pun. Sayyidina Umar sendiri, bila Nabi cerita pasal neraka, Nabi cerita pasal azab, para sahabat ni terasa kedahsyatan dan mereka ni layak ke tak layak. Siap tanya Nabi, kami layak ke tak layak? Ataupun siapa yang dimaksudkan dia Rasulullah? Nabi bagi tahu tentang perincian-perincian dia. Para sahabat ni takut mereka ni tergolong dalam itu. Kita hari ni, siapa kita kan? Kita ni manusia biasa yang leka, yang alpa, bangun pagi memang dah melakukan dosa. Dalam kita berjaga-jaga sentiasa nak melakukan amal ibadat, di celah-celahnya itulah dosa-dosa yang kita melakukan ataupun terlaku. Sebaliknya di kalangan para sahabat, hidup mereka sentiasa dalam redha Allah Subhanahu wa taala. Itu kita sebut radhiyallahu anhum, radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha. Mereka dalam redha Allah dan jaminan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun rasa gerun dan takut, rasa tak layak untuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Namun dia juga Al-Mutakabbir. Apabila Allah Taala memasukkan hamba-Nya ke dalam neraka, maka usahlah merayu dan merintih. Kalau dah masuk, tak ada dah rayuan dan rintihan. Kalau hendak merayu kepadanya, Al-Jabbar itu di dunia adalah tempat dan masanya. Sekarang ini masa yang kita merayu, merintih supaya kita jauh daripada neraka dia. Dengan sifat Al-Mutakabbir, sifat dia telah membalas dengan kebanggaan dia. Sifat Al-Jabbar yang kita belajar baru ni, ketika kita merayu kepada Allah di dunia ni, Allah yang Maha Perkasa, Allah yang Maha membalas. Rayu ketika kita di dunia. Apabila sudah dibangkitkan di padang mahsyar kelak, maka terima sahajalah apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala yang bersifat Ar-Rahim dan juga bersifat Al-Mutakabbir ini. Katanya, ingatlah bahawa manusia itu berada di antara kasih sayang Allah SWT dan kesombongannya. Kita ni berada di tengah-tengah, di antara kasih Allah dan juga kesombongan dia. Kalau dah hilang kasih, maka kita akan dapat kesombongan dia, kesombongan Allah, maka azab yang disediakan, na'udzubillah. Jangan leka dengan sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim Allah Subhanahu Wa Taala, kerana di sana juga Allah Taala bersifat Al-Mutakabbir. Jadi sebab itulah dikata di waktu malam, terutamanya pada malam Jumaat, Rasulullah SAW mengamalkan bacaan surah As-Sajdah. Di dalamnya terkandung firman Allah Ta'ala, tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Yang kita bangun daripada sujud, lambung mereka renggang dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap. Maksudnya mereka tidak tidur pada waktu biasanya. Orang tidur untuk mengerjakan solat malam. Orang biasa tidur,
Orang-orang yang takut kepada Allah dan mengharap kepada Allah ini, mereka bangun merenggangkan diri daripada tempat tidur. Tidur ni memang semua orang sayangkan tidur. Lebih-lebih lagi tidur yang enak, tempat tidur yang selesa, yang empuk. Memang susah nak bangun. Badan letih, tidur tempat yang empuk. Bantalnya gebu. Kan? Kawan sebelah gebu juga. Baik, susah mau bangun. Sedangkan Nabi SAW, dia tidur di atas pelepah tamarnya. Bila bangun, berbekas belakang dia ni kan, dengan pelepah tamar. Kita hari ni ada orang tidur atas pelepah nyor ada. Tak ada kan. Tidur sekejap masa di kebun boleh lena masa tu kan. Tidur di bayang pokok. Sekejap boleh kan. Tidur malam, Nabi ni tidur malam, berbekas belakang dia. Jadi Siti Aisyah tengok kesian, dia pun bila Nabi tidur, dia letaklah hamparan kain tebal sikit, letak kain. Jadi Nabi pun tidur selesa. Kan? Tak kena terus pelepah tamar tu. Malam tu Nabi jaga lewat sampai ke subuh. Disebabkan enaknya tidur, ada hamparan. Nabi tegur, perkara ini telah melalaikan dia. Allahu Akbar, kan? Itu pun dah melalaikan Nabi. Kita berdoza lah duduk tepi tak sedar kan. Ada tilam apa tu? Yang elang tilam kan. Lalu sebelah tu sedap tidur dia. Itu maknanya tilam itu apa pun bunyi tak akan sedar dah. Baik. Ayat ini menggambarkan kepada kita bahawa hamba-hamba Allah yang beriman, apabila mereka bangun pada malam hari mendirikan solat tahajud dan berdoa kepadanya atas dua sebab. Pertamanya ialah kerana takut, khauf, dan kedua kerana menaruh harapan, dia panggil raja. Inilah menjadi pedoman ataupun tujuan kita beribadat. Dalam beribadat dia kena ada khauf dan raja. Dalam sembahyang kita, dalam apa sekalipun, dalam ibadat-ibadat yang kita tuntut tujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia kena ada khauf dan raja, takut dan mengharap. Takut kepada Allah, takut tak diterima amal ibadat. Bila amal ibadat tak diterima, maka kita tak dikira beribadat. Dan ada janji Allah yang bersifat al-mutakabbir di sana. Rajaknya adalah pengharapan supaya diterima amal ibadat. Iaitu yang kita dalam kita bersedekah, kita berpuasa. Kan? Nabi SAW setiap kali berbuka puasa, Nabi akan berdoa, ya Allah, telah basah tekakku, basah urat sarafku, maka terimalah daripadaku, fataqabbal minni. Yang mana di hujung hari raya pun kita sebutkan, taqabbalallahu minna wa minkum. Dia sebut bukan sama hari raya. Di hari raya itu disebut taqabbalallah, supaya Allah terima semua amal ibadat kita di bulan Ramadan. Digandakan satu hal, malah diterima semuanya. Tentang terutamanya puasa, kemudian ihya-ihya yang kita isikan dalam ihya Ramadan, amalan-amalan yang menghidupkan Ramadan, sedekah, baca Al-Quran, ataupun tadarus. Kemudian dengan tarawih kita. Orang kita ni sebut puasa, sebut Ramadan, tarawih je, kan? Kalau tak boleh tarawih tu memang tak sempurna puasa. Tak. Dan tarawih tu pula mesti di masjid. Bila berlaku PKP baru ni, baru orang sedar rupanya tarawih boleh di rumah ya. Baru tahu kan. Dan memang ada orang dia bekerja-kerja pergi sembahyang isyak kat rumah, kerja pergi sembahyang tarawih kat masjid, terbalik kan. Dia sembahyang seorang kat rumah, bila azan tu terus sembahyang, lepas tu kerja-kerja pergi sebab nak mana tu nak sembahyang tarawih kan. Isyak sembahyang seorang, sudah terbalik. Patutnya isyak tu berjemaah, tarawih boleh pilih, berjemaah lagi lah bagus kan. Jadi kalau berlaku lagi PKP, na'udzubillah lah, jangan rasa terkilan sangat.
Yang penting yang kita tekilannya ialah solat berjemaah, solat fardu. Baik. Takut kepada Allah yang bernama Al-Mutakabbir, yang menyediakan neraka, dan menaruh harapan kerana dia juga adalah Tuhan yang bernama Ar-Rahim, yang bersifat penyayang, pengasih, yang menyediakan syurga. Di antara dua benda ni, maka apakah yang boleh diambil oleh manusia daripada nama Allah yang Al-Mutakabbir itu? Tidak mungkin untuk manusia bertakabur seperti sifat Tuhan. Kalau kita belajar yang lain, kita belajar Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang, kita kena jadi penyayang. Kita belajar Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih, kita kena jadi pengasih. Tapi kita belajar dan mengambil faham daripada Al-Mutakabbir, Allah yang Maha membesarkan diri, tak boleh kita ambil sifat itu kepada kita. Tidak layak bagi makhluk yang serba lemah. Apabila Tuhan adalah daripada zat yang maha besar, maka manusia harus sedar bahawa dia tidak ada benda di dunia ini yang lebih bernilai selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Selainnya semua adalah kecil, semua kerdil belaka. Sama ada harta kekayaan ataupun pangkat kedudukan, semuanya tidak mempunyai nilai walaupun ia dikorbankan demi membeli redha Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita miliki, kita bagi kepada Allah pun masih lagi kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita anggap besar benar dengan pengorbanan kita ni. Belum tentu lagi di sisi Allah taala. Sebab di sisi dia maha kaya, dia maha besar, kan? Kita yang rasa banyak, kan? Duit RM10 kita kata banyak ni, RM10 ni, kan? Tapi insya-Allah nilai kebajikan besar dipandang Allah. Tapi nilai yang kita rasa nilai dunia ni kecil dipandang oleh Allah. Macam tu pula. Seorang sahabat bernama Habbah bin Aradi, ketika dia dikepung oleh tentera musyrikin Mekah dan dia merasakan kematiannya hampir tiba, lalu dia berkata, aku tidak peduli engkau hendak membunuh aku, sama ada engkau hendak tumbangkan aku ke kanan atau tumbangkan ke kiri, asalkan aku gugur dan mati kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini pejuang-pejuang Islam. Demikian gambaran jiwa yang besar kerana keimanan kepada Tuhan yang bersifat Al-Mutakabbir. Dia tidak gentar menghadapi kematian, asalkan kematian itu kerana mempertahankan agama Allah yang Maha Agung. Para pejuang-pejuang Islam, sahabat-sahabat Nabi dahulu yang cintakan syahid, mereka tak gentar, malah datangnya seruan jihad, bagi mereka sudah pun tercium bauan syurga. Dah tercium dah, bekerja-kerja pergi. Ada yang nak kahwin, yang dah kumpul duit nak kahwin, cukup-cukup untuk kahwin, jumpa Rasulullah nak pergi juga. Rasulullah kata, kamu tak payah pergi, yang lain boleh pergi. Terkilan sahabat bila Nabi kata tak boleh pergi. Tapi Nabi tahu dalam hati sahabat ini, dia ni akan pergi juga. Walaupun larang jangan pergi, kahwin dulu, Nabi tahu dia akan pergi juga. Dia pergi beli pakaian hitam, dia balut seluruhnya, macam ninja jadi. Meluru terus ke medan perang. Nabi tengok, Masya Allah, sahabat ni sampai juga, syahid dia di medan perang. Kita tengok sahabat Nabi Ja'far dalam peperangan Mu'tah, tak silap, yang sampai kerana inginkan, rindukan syahid dan mempertahankan Islam, mempertahankan kedaulatan Islam, memegang panji, dicantas tangan dia, tangan kanan dipegang dengan tangan kiri, dicantas lagi, dikepit bawah ketiak, sampai dia terjatuh syahid, diambil oleh sahabat lain. Panji Islam tak pernah jatuh, sentiasa dipertahankan, dan mereka rindukan syahid. Sampai Nabi kata Ja'far At-Tayyar, seorang-seorangnya sahabat yang dalam syurga keadaan dia terbang, sebab dia dikurniakan, diganti tangan yang mempertahankan panji Islam putus, dipancung oleh musuh,
Nabi ganti, apa ni, Allah Ta'ala ganti dalam syurganya dua sayap. Yang hidup dia boleh terbang dalam syurga. Ni hebat. Nabi pun nampak ketika dia dibawa oleh bidadari, Nabi kata Ja'far at-Tayyar, Ja'far terbang. Ini kehebatan orang yang cintakan Allah dan mempertahankan agama kerana Allah Subhanahu wa taala. Bagi dia mati itu adalah perpisahan sahaja, menuju kepada redha Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah sedar bahawa begitu banyak makhluk ciptaan Allah, walaupun emas, intan, berlian, petrol, uranium dan lain-lain ciptaannya mempunyai nilaian harga yang tinggi, tetapi makhluk yang paling bernilai di sisi Allah Ta'ala ialah makhluk yang bernama manusia. Emas mahal kan? Mana mahal emas yang manusia? Mahal emas kan? Walaupun manusia ternama emas pun mahal emas lagi. Kan? Walaupun nama dia emas, emas ni mahal, intan lagi mahal, berlian. Tapi nilai dia hanyalah nilai dunia. Malah semua tu menjadi perhiasan di syurga pula. Benda-benda yang bernilai ni tak ada nilai di sisi Allah Ta'ala, tapi yang paling dinilai di sisi Allah Ta'ala ialah manusia. Lebih lagi ialah yang tinggi darjatnya, atqakum, yang tinggi darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling, manusia yang paling bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab manusia diberikan tugas sebagai khalifah. Yang lain tak ada. Walaupun emas tu mahal, berlian itu mahal, tapi dia bukan dia sebagai khalifah. Adanya dengan ada sahaja. Malah adanya benda-benda itu adalah merupakan perhiasan, keperluan dan juga perhiasan kepada manusia. Kerana manusia sebagai khalifah lah boleh mentadbir makhluk-makhluk Allah tadi. Boleh mentadbir emas, boleh mentadbir petrol, menjadi turun naik minyak yang kita dapat hari ini. Kerana manusia takbir lah, kan? Jadi oleh kerana itulah manusia adalah makhluk yang paling tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ketinggiannya tidak berpadanan jika Allah Taala tidak mendatangkan agama sebagai manual dia. Tetapi dalam mentadbir sebagai manusia sebagai khalifah, perlu ada manual dia, medium dia. Agama adalah dasar utama. Manual dia, panduan dia, petunjuk dia adalah Al-Quran dalam manusia menguruskan kehidupan. Kalau tanpa Al-Quran, tanpa mengikut manual Allah Subhanahu wa taala, maka rosak juga. Walaupun dia rasa dia mentadbir dah, dia rasa dia mengurus dah, tapi urusan yang tanpa dengan panduan dan manual Allah Subhanahu wa taala akan rosak. Kan? Sebab Al-Quran itu sendiri adalah manual hidup manusia, dustur hidup manusia. Bagaimana kita perhatikan semua peralatan-peralatan yang dijadikan oleh manusia sendiri dunia ni, ada manual dia, dan kita kena ikut manual dia. Kita tak boleh rasa kita bijak, kan? Kita beli komputer, beli motor lah, kita beli motosikal daripada Jepun. Jepun pencipta dia, memang Allah ciptakan juga, tapi Jepun pencipta motor. Dia bawa manual dia. Dia bagi tahu siap ni kapasiti dia. Kat sini minyak ini perlu isi, kat sini minyak ini perlu isi, kan? Dan minyak ini cukup masa dia kena tukar. Sekian masa dia tukar minyak ini juga. Ada cara-cara dia. Kita kata Jepun dia buat, dia tahu. Dia kata kita pakai, kita tahu cara kita. Kan? Kita pakai, kita tahu cara kita. Kita bawa balik ke kampung kita. Kita pun tak nak ikut hak Jepun ni, letak jauh-jauh. Buang terus manual dia. Guna kepandaian sendiri. Pandailah konon. Kalau Jepun tengok jahil, dia kata. Kan? Lalu tempat minyak diisi dengan air, petrol diganti dengan air, tempat minyak pelincir diganti dengan minyak kelapa, kan? Ikut dia nak. Apa akan jadi?
Kemungkinan boleh hidup. Diisi minyak dulu, kemudian habis minyak diisi air. Lepas tu tunggulah. Kalau dengan izin Allah hidup, kan? Tapi manual yang macam tu tak hidup. Dan lari daripada manual dia. Begitulah kehidupan kita. Kan? Lari daripada manual panduan Al-Quran, maka rosaklah. Bagaimana motor tu akan rosak. Malah kalau dah masuk dengan, dah bercampur dengan minyak gasnya, kan, dengan airnya lagi, memang jam terus enjin. Memang rosak tu. Manusia pun akan rosak tanpa panduan manual daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Dengan kalau yang pengecualian dengan izin Allah Taala ni lain. Macam mana cerita Pak Cu Hasan. Pak Cu Hasan ni terkenal sebagai wali Allah di Kelantan dulu. Cikgu Mi kena ingat nama tu kan. Pak Cu Hasan dia di Gua Musa maksudnya. Dia wali Allah. Hidupnya memang orang tengok orang gila, kan? Memang serba kekurangan, dhaif dan lain daripada sifat-sifat orang biasa. Kalau dia pergi kedai, dia minum air, dia tengok membazir. Ini rezeki Allah Ta'ala, kenapa dibazirkan? Dia baik tegur, kan? Dia akan satukan semua gelas-gelas yang ada air, yang separuh-separuh dia cantum dapat segelas, dia minum. Rezeki Allah, kan? Dia kata minum tak habis, membazir. Dia minum, orang kata, anak-anak muda tengok gelak kat dia. Orang gila tengok minum air tak habis. Jangan gelak, cerit kan, dia kata. Dan masa tu juga Prek habis. Cerit dengan izin Allah. Wali Allah ni dengan izin Allah. Wali Allah ni siapa yang musuhi dia, wali, sebab cakap dia adalah merupakan doa dan juga izin Allah. Satu masa dia nak balik, berjalan jauh, jauh perjalanan, di tengah panas, lalu seorang anak muda dengan motor. Dia tahan. Kenapa Pak Cu? Tolong hantar ke rumah. Rumah dia jauh. Budak muda tu kata, motor tak ada minyak, bawa sini, dia kata. Buka dia. Buka, dia ambil air dalam kubang, yang tempat kebau kubang tu, dia cedok masuk. Budak dia kata, Masya Allah, habislah tu, kan? Diam. Penuh, dia tutup. Dia kata, okey, start. Hidup. Ni dikasih Allah ni, tak pakai manual Jepun kan? Hidup. Jangan buka, dia kata. Ini cerita yang viral berkata di Kelantan. Jangan buka sampai bila-bila. Budak ni pun okey, dah hidup, bawa hantar dia. Hantar balik, pergi sana, pergi sini, syok dia, tak isi minyak. Lama dia rasa, dari macam ni. Betul ke? Kenapa takkan tak habis lagi yang Pak Cu isi tu, kan? Dia pun buka apa, kosong. Buka kosong. Dan tak hidup dalam motor dia. Nak cari minyak lain lah. Tu dengan izin Allah. Walaupun nampak air yang dituangkan, kemungkinan dengan izin Allah Ta'ala dijadikan minyak. Tu lain. Itu sebab dia kekasih Allah. Wali Allah ni adalah kekasih Allah. Siapa yang memusuhi wali Allah, Allah Ta'ala istihar perang kepada dia. Wali Allah ni banyak cara. Ada yang diterjemahkan macam orang sebuah kekurangan, orang gila. Ada juga orang diterjemahkan sebagai alim ulama, orang yang disegani. Antara petua ahli tasawuf sebut nak kenal wali Allah ni ialah kita tengok dia, kita ingat Allah. Itu wali Allah. Kalau tengok dia ingat bola, wali bola. Tengok dia jumpa bola macam mana? Yang ni tengok dia semua Allahu Akbar. Tengok dia Allahu Akbar, tinggal Allah, selawat. Tu wali Allah. Dan dia tak akan istihar dia wali, tapi kita akan tengok dia, teringat kepada Allah, terkenang, terasa kita bersalah dan sebagainya, rasa nak minta pertolongan dia. Itu antara petua-petua wali Allah. Masa setakat itulah untuk kita berbincang pada malam ini. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatik. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatik. Kama nawwata arda bi nur syamsika abadan abdan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa alimna tabi'al kitab. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil akmal taqwa wa minna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah. Astaghfirullah.